Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Oke, kita masih lagi di tajuk 3 penanggulan logik. Oke, bagian uja 3.2. Baik, hari ini kita akan masuk bagian yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penanggulan logik. Oke, jadi ini merupakan bahagian yang terakhir dan kita gunakan kemahiran yang telah kita belajar sebelum ini. Oke, untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan contoh-contoh di sinilah. Oke, kita lihat contoh yang pertama, contoh 23. Raja di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A. Ini sel A. Pada hari pertama, 2 sel baru dihasilkan. Jadi hari pertama dihasilkan 2 sel. Ini 2 sel ya. Oke. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari yang seterusnya. Jadi keesokan hari 2 sel ini akan masing-masing akan menghasilkan lagi 2. Oke. Dan begitulah seterusnya. Mungkin hari yang ketiga, sel yang ini, yang 4 ini akan hasilkan lagi masing-masing 2. Oke? Masing-masing hasilkan 2, jadi dia akan semakin bertambah lah. Oke, diberi bilangan pertumbuhan sel ialah P dalam kurungan T sama dengan 2 kuasa T. Dengan keadaan T ialah bilangan hari. T itu ialah bilangan hari. Oke? Jadi soalan E, berapakah bilangan sel baharu akan terhasil pada hari ke-8? Pada hari ke-8. Jadi kalau kita tengok gambar raja di sini, dia sampai hari yang kedua lah kan. Ini hari pertama, keesokan dia ini dihasilkan hari ketiga di sini. Kita boleh menyelesaikan soalan ini. Kalau tengok diagram ini, kita boleh lukislah sampai ke bawah. Jadi kita boleh kira berapa bilangan sel pada hari ke-8. Tapi adalah lebih baik kita buat cara pengiraan. Oke, jadi kita tengok contoh penyelesaian. Bagian E, memahami masalah, membina kesimpulan secara deduktif, menghitung bilangan sel baharu pada hari ke-8. Di mana T ialah merujuk hari ya. Jadi T sama dengan 8. Jadi kita masukkan T itu dalam kurungan lah. P sama dengan 8. Jadi ini ialah memahami masalah. Langkah kedua ialah merancang strategi. Gantikan T dengan 8. Masukkan 8 dalam T sini dengan T yang kuasa T itu. Ini langkah kedua, merancang strategi. Langkah ketiga, kesimpulannya ialah kita selesaikan. Oke. Jadi bila T kita gantikan dengan 8. Oke, apa yang berlaku? 2 kuasa 8 kan? 2 kuasa 8 tu maksudnya kalau kita kira 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 8 tu adalah 8 kali lah. Oke? Jadi ini jawapan yang terhasil, kesimpulannya. P kurungan 8 sama dengan 256. Oke? Pada hari yang ke-8. Jadi langkah yang seterusnya ialah kita melaksanakan strategi lah kira-kira, dan ini kita mau semak jawapan lah. Oke, bermula dengan sel, 2 sel, lepas itu jadi 4 sel, jadi 8 sel, jadi 16, sehinggalah hari yang ke-8 256 sel kan. Sentuhlah. Oke, kita tengok soalan B. Pada hari keberapakah bilangan sel baharu ialah 2048? Kali ini dia terbalikan. Dia suruh kita cari hari yang keberapa. Tapi dia bagi berapa? Jumlah sel. Oke. Jadi, kita tengok langkah bahagian B. Kita ada 4 langkah. Langkah pertama, memahami masalah. Hitung hari keberapakah bilangan baharu. Berapa bilangan yang ada. Hari
hari berapakah? Oke, bila bilangan sel itu ialah 2048 kan? Oke, kemudian kita gunakan dia punya rumus yang sudah diberilah, yaitu P kurangan T kan, sama dengan berapa jumlah itu dia sudah masukkan 2048 itulah di sini. Jadi kita cari T lah. Ini memahami masalah. Cari T. T ialah bilangan hari. Oke, kemudian langkah kedua ialah merancang strategi. Selesaikan 2 kuasa T sama dengan 2048. Dari mana 2 kuasa T ini? Kita tengok rumus tuh asalnya macam ini kan. Jadi 2 kuasa T ini sama dengan 2048 kan. Oke. Dan kesimpulannya kita akan selesaikan. Oke. Jadi T itu ialah 11 pada hari yang ke-11. Bilangan sel baru ialah 2048. Oke. Jadi macam mana mau kira? Kamu cuba cari dia punya punca kuasa. Oke, ataupun kamu try and error pun boleh juga. Sehingga dapat 2048. Oke. Baik. Kita tengok contoh yang terakhir, contoh 24. Judul di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang TOY pada suatu pagi. So, ini adalah jadwal. Ini adalah kereta mainan. Oke. Jadi, kalau pukul 8 pagi, jumlah kereta mainan 270, itu maksudnya. Pukul 9 dia berjaya hasilkan 520. Pukul 10 dia hasilkan 770 buah kereta mainan. Pada jam 11 pagi dia hasilkan 1020 buah kereta mainan. Itu maksudnya lah. Oke, kita tengok soalan A. Bina satu rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang TOY berdasarkan jadwal di atas. Oke, jadi ini ialah setiap jam. Oke. Dari jam 8:09 ini maksudnya setiap jam jumlah yang terhasil. Jadi kalau kita buat pola, kita baru belajar pola. Kita lihat pola, macam mana dia boleh terhasil nih jumlah 270. Oke, kemudian 520, 770 dan sehinggalah 1020. Macam mana dia boleh terhasil nih? Oke, kita tengok penyelesaian A ya. Jadi macam tadi juga ada 4 langkah. Langkah pertama memahami masalah, membina kesimpulan secara induktif. Yang tadi ini soalan membina secara induktif sebab ada pola kan. Kemudian membina rumus umum bagi bilangan kereta mainan. Oke, langkah kedua ialah merancang strategi, memperhatikan pola nombor yang dibentuk oleh kereta mainan yang dihasilkan. Kesimpulan di sini ialah langkah ketiga, rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan telah dihasilkan oleh kilang TOY ialah ini rumusnya berdasarkan pola yang telah diberikan tadi lah. Ini pola. Oke, kemudian rumusnya yang inilah. Oke, kita coba buat semakan. Betul ke tidak? 250 di mana N itu ialah 1 kemudian tambah dengan 20. Oke. 250 darab 1 tambah 20. 250 darab 1 tambah 20. Jadi dia jadi 270. Betul lah 270 kan? Oke. Lepas tu kita tengok. Bila N ialah 2. 250 darab 2 jadi 500. 500 tambah 20 jadi 520. Kita lihat. Betul lah 520. Oke, kita tengok lagi. Oke, di mana sudah? Oke. 250 darab dengan 3. Oke, yang ketiga. So dia jadi 250 darab 3 dan jadi 750. Oke. 750 tambah dengan 20 dia akan jadi 770.
70. Betul lah. Oke. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah betul. Oke, ataupun kita panggil sebagai kesimpulan secara induktif. Nah, ini kesimpulan secara induktif dan mesti ada n sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian titik ada 3 lah. Oke, ada 3 titik lah, ingat tuh. Dan melaksanakan strategi. Nah, ini kita tulis semula lah. Oke, berdasarkan pola yang ini kita punya yang kita selesaikan tadi lah. Oke. Nah, bila kita selesaikan dia akan jadi jumlah seperti yang ini kan. Oke. Nah, ada di sini. So, maka bilangan kereta mainan yang dihasilkan boleh dirumuskan dengan 250n tambah dengan 20. Oke, kemudian n itu ialah 1, 2, 3, 4, 3 titik. Oke. Baik, kita tinggal soalan B. Kilang TOY beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. 5 hari dalam seminggu. 7 pagi hingga 10 malam. 5 hari seminggu. B1. Berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang TOY pada satu hari? Oke. Jika dia beroperasi daripada 7 pagi hingga 10 malam. Jadi kita buat kira lah. Oke, berapa jam? Oke, kalau kita tengok B1, kita akan lihat ada 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah. Waktu beroperasi kilang TOY ialah 15 jam sehari. Daripada jam 9. Oke, daripada jam berapa tadi? Daripada 7 pagi hingga 10 malam. Oke, jadi bermaksud dia beroperasi 15 jam sehari. Jadi N itu ialah 15. N itu ialah 15. Kemudian langkah kedua, merancang strategi dengan rumus umum yang dibina di soalan E tadi. Di mana rumus umum tuh? Yang ini. 250 N tambah 20. Oke, kita ambil balik, kita guna pakai untuk menjawab soalan B1. Kemudian langkah ketiga ialah kesimpulan. Kilang TOY menghasilkan 3.770 kereta mainan dalam satu hari. Apabila kita menggunakan rumus itu, kita dapat selesaikan lah. Kita gantikan N itu dalam kurungan. Oke, 15. Sini ialah N. Oke, kita selesaikan 250 darab 15. Dapat jumlah. Kemudian tambah 20. So, ini jumlah dia. Yang kita dapat jumlah hasil kereta tuh. Oke. Baik. Soalan B2. Kilang TOY menerima satu pesanan sebanyak 25.000 kereta mainan. Pesanan ini perlu disiapkan dalam tempo seminggu. Oke. 25.000 kereta mainan disiapkan dalam satu minggu. Adakah kilang TOY dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan ini pada masa yang ditetapkan? Jadi adakah tu maksudnya dia minta jawapan ya atau tidak. Sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian. Oke, kilang TOY dapat menyiapkan pesanan ini. Jadi ini soalan memang agak inilah kita panggil kebat lah, aras tinggi ya. Oke, kita tengok dia punya langkah penyelesaian dia. B2. Oke, jadi langkah pertama memahami masalah. Kilang TOY perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 25.000 kereta mainan dalam masa 5 hari. Oke, kilang TOY menghasilkan 3.770 kereta mainan dalam sehari. Itu kalau dia bekerja dari 7 pagi hingga 10 malam kan. Tapi kena kira sebanyak 5 hari. So itu untuk memahami masalah. Langkah kedua ialah merancang strategi. So oleh kerana 5 hari, dalam sehari 3.770 kan. Jadi kita darabkan dengan 5. So bandingkan hasil darab dengan 25.000. Oke, dan membuat kesimpulan. Oke, kita ambil kalkulator dan cuba kita darab. 3.770 ni dengan darab dengan 5. So bila kita selesaikan,
ada di sini. Dia punya jumlah dia ialah 25.100. Nah, 25.100 kan? Oke. Oh, sorry. Dia di sini nih. Nah, oke. Dia tidak sampai kan? Nah, tidak sampai. Oke. Jadi bila kita selesaikan 3.770 darab 5 18.850. Nah, ini dia. Oke, dia tidak sampai ataupun kurang daripada 25.000. Bermaksud dia tidak capai. Oke, dia tidak capai, dia kurang daripada 25.000. Oke. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Oke, kita menyelesaikan masalah menggunakan kemahiran yang kita telah pelajari sebelumnya. Oke. Dan seterusnya coba buat soalan praktis Kendiri 3.2F. Oke, tidak perlu buat semua, tapi kita coba buat mana yang perlu lah. Oke, kita buat soalan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja. Oke, itu sahaja. Oke, thank you.